أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertamanya kita mengucapkan syukur sebanyak dan selama-lamanya kepada Allah SWT kerana berikan kita petunjuk sentiasa dalam kehidupan kita, mudah-mudahan kita sentiasa terarah kepada kebaikan di sepanjang kita melalui kehidupan sehari, insya-Allah. Sambung sedikit daripada kitab Ahasinul Kalim, syarah kepada Al-Hikam. Selalu kita baca maghrib. Hari ini pasal sempena di Bawali. Ya, kalau dalam konteks ilmu balaghah dipanggil sempena, itu artinya sempena cuti. Dia punya tafsirnya. Bukan kekaitan kita dengan di Bawali itu. Buat tenang. Hikmah ke-256. Saya ingat beberapa kali juga saya sebut, sebenarnya kalau dirujuk kepada beberapa buku yang menghuraikan kitab hikam ini, susunan hikmah ini tak sama. Jadi kalau tuan-tuan mencatat itu susah kirakan sangat dari segi nombor ataupun turutan hikmah itu, kerana ada banyak buku kalau kita rujuk dia berada pada nombor yang lain. Bahkan tajuk yang diberi juga lain. Kerana berpandukan kepada orang yang mensyarahkan buku tersebut. Panjang umur tapi sedikit manfaat. Ini pada hikmah yang ke-256. Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah berkata, hai yang amat lalai, hai yang amat jahil, kalau kamu mendengar curitan kalam ketika bergerak pada Lauh Mahfuz dengan menyebutmu, nescaya kamu akan mati mengejut. Ini ibarat dia panggil cercaan kepada diri sendirilah. Kerana kadang kita ni apabila selesa sangat, kita rasa kita perfect lah. Kita rasa dengan umur kita banyak amalan. Kita rasa banyak dah kebaikan. Rasa kita bahawa bekalan untuk kita bawa ke Allah Ta'ala ini sudah melimpah ruah. Itu rasa kita. Tapi hakikatnya sebenarnya masih banyak lagi lompang-lompang yang belum kita tutup. Ibn Ajibah rahimallah berkata, jika kamu memakmurkan waktumu dengan zikrullah, maka umurmu akan menjadi panjang. Sekalipun sebenarnya usiamu pendek, sebagaimana yang dijelaskan oleh pengarang dalam hikmah ini. Kata Ibn Atta'illah As-Sakandari, rubba umurin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu wa rubba umurin qalilatun amaduhu kathiratun amdaduhu. Mafhumnya, ada kalanya umur itu panjang masanya tetapi sedikit manfaatnya, dan ada kalanya umur itu pendek masanya tapi banyak manfaat. Imam Nawawi rahimahullah wafat atau meninggal 40-an umur. Kita pencin dari dekat 40 tahun. Lain tu. Tetapi Imam Nawawi manfaatnya zaman-zaman.
Kita benda pun tak ada faedah. Pencin banyak, kerekut nak mampus. Sungguh. Sebab itu, kadang ada orang umur panjang, manfaat sikit. Sebab itu kadang kita kalau doa ni, ya Allah panjangkanlah umur aku. Kalau kau nak cabut nyawa, cabutlah nyawa yang tak manfaat tu dulu. Kan? Itulah kira-kira. Sel yang manfaat ni biarlah panjang sikit umur. Tapi kadang ialah soal itu semuanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita dalam kehidupan kena ambil faham begitu. Kalau kita lihat dalam surah Ahqaf ayat 15, ini doa yang selalu kita baca kan. Kalau tuan bacalah, dan doa ni elok kita amalkan. Kalau kita tengok dalam ayat itu dia kata A'udzubillahi minasyaitonirrajim hatta idza balaghahu asyuddahu wa balagha 40 sanah. Sehinggalah sampai umur 40 tahun. Qala Rabbi, wahai Tuhan, auzi'ni, jadikan aku ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya, orang yang mensyukuri nikmat yang kau kurniakan kepada aku, wa ala waliday, dan ke atas bapaku, ibu bapaku, wa an a'mala salihan, dan supaya ke depan aku melakukan amal-amal yang soleh. Tardahu, amal soleh yang kau redha, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah, perelokkanlah anak-anak keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, aku bertaubat kepada engkau dan aku di kalangan orang yang menyerah diri. Doa ni elok baca. Sebagian pendengar kata baca bila umur 40 tahun. Ini dululah. Habis sekarang Ustaz dah 60 macam mana? Baca je lah. Nak buat macam mana? Dulu tak jumpa, sekarang pun jumpa. Maknanya orang umur 40 tahun eloklah baca. Sebenarnya bukan tunggu 40 tahun. Cuma kerana disebut dalam ayat ni, wabalagha arba'ina sanah. Sehingga bila sampai umur 40 tahun, dia pun berdoa, qala Rabbi, wahai Tuhan, auzi'ni. Kalau kita tengok sebagai ulama mentafsirkan auzi'ni, alhimni, ilhamkan aku, an ashkura nikmataka allati an'amta, untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku. Nikmat ini dunia wad din, nikmat dunia dan nikmat agama. Kerana orang umur 40 tahun ni kira dah establish lah, kira lah maknanya dunianya establish. Sebetulnya akhirat ni pun dah bertenang-tenang. Kalaupun tidak banyak amalan macam orang pencin, tapi kurang-kurangnya nampak view akhirat ni ke mana nak pergi. Dia dah mikir-mikir macam mana akhirat besok. Ini bagaimana? Besok mati ni apa aku tinggal? Apa amalan aku bawa? Bukan maknanya 40 tahun berhenti. Saya Encik 40 tahun dah umur, kata saya pencin lah. Pasal 40 tahun untuk ingat akhirat. Dia kata Encik nak berhenti tak ada masalah. Masalahnya Encik baru masuk semalam. Sudah. Maknanya kadang ada orang di kendian rezeki itu Allah Ta'ala beri kepada dia. Bukan begitu. Tapi makna 40 tahun berarti sepatut view akhirat kita. Kita punya vision. Kan? Vision tentang akhirat kita jelas. Baru ini di apa nama ni? Di WSP saya bincangkan tentang dipanggil wakaf. Wakaf. Kita berapa ramai orang yang bekerja, akhirnya apa yang kita usaha tu habis begitu je. Kan? Kita bekerja pagi petang, siang malam, pagi petang, siang malam, siang malam, siang malam. Besok kita pun mati. Kemudian harta kita siapa dapat? Memanglah rumah kita kalau dia tak mati dulu. Kalau sesama mati, memang dia pun tak dapat lah. Kan? Kita anggap je lah dia pun mati juga. Siapa dapat? Anak-anak kita dapat. Selepas tu, apa jadi dengan harta kita? Harta kita pun diparai. Kan? Selepas parai, habis.
berakhirlah harta kita. Kan? Sebab bukan lagi harta kita. Tapi kalau orang yang cerdik, dia akan wakafkan harta dia. Ya. Cuma, ni saya tak mau bincang tajuk dalam. Misal saya minta tajuk ni, kitab saya ni, kitab hikam, kitab tasawuf, apa hal kena-mengena pula dengan ilmu baraid pula. Pelangkau habis beri. Sudah ustaz tu mengajar semua sekali. Tak payah orang lain mengajar dah. Kan? Tidak cuma sikit berkaitan dengan tajuk kita pada pagi ni. Ada sebuah wakaf namanya wakaf zurri ataupun wakaf ahli. Ini wakaf yang kita buat untuk dimanfaatkan oleh keturunan kita sahaja. Orang tak pernah dengar tu. Wakaf yang dimanfaatkan untuk keturunan kita. Maknanya harta tu tak boleh dibaraid kerana dah diwakaf. Dalam enakmen kerajaan apa nama ni, Majlis Negeri Selangor memang ada. Dia ada punca kuasa ni. Kita boleh google lah. Kan? Pasal kita bukan tajuk tu. Tajuk tu wakaf zurri dalam enakmen. Tersilap saya ada beberapa negeri je yang tak masukkan dalam enakmen dia. Di Selangor ada. Wakaf zurri artinya wakaf ahli juga. Dia masuk dulu tu. Dia ada wakaf khairi. Wakaf khairi ni yang biasalah. Kita bagi harta kita tu pada dia panggil waliul amr, ataupun kita dalam konteks kita ni majlis agama. Kemudian majlis agama buatlah. Apa dia nak buat. Kalau tanah tu dibuat bangunan ke apa ke, disewakan sebagainya. Itu orang lain manfaat belaka. Itu pun bagus juga. Tapi yang ini ni kerana kita tak nak supaya keturunan kita terabai begitu. Tapi pada masa yang sama kita tak nak harta kita tu habis begitu je. Habis. Tuan-tuan ada berapa banyak bang harta setakat ni? Berapa juta? Lebih kurang lah, lebih kurang. Kalau kuliah duduk depan kena tanya macam tu, nanya kita. Makna habis mati kita di paraid, habislah. Kalau kita hidup ni, kita boleh sedekah, boleh wakaf, boleh impak, bagi. Besok kita mati, tuan-tuan kata anak-anak bagi. Tak ada kem salam. Tak payahlah tuan-tuan. Saya bukanlah saya tua sangat, tapi saya menguruskan anak orang ni banyak. Termasuklah soal badal haji dan sebagainya. Betul orang duk sibuk sebab badal haji dan sebagainya. Yang jadi masalahnya yang tukang minta. Tukang minta tu anak-anak kita lah. Dia minta yang paling murah yang ada. Orang sebut sekarang ni mungkin sekitar 4-5 ribu. Yang 2 ribu tak ada. Walhal harta kita tinggalkan beribu-ribu. Ini bukan benda baru. Banyak kali dah saya sebut, di TV pun saya sebut. Tapi pasal kita ni, kita bekerja, berhutang siang malam, kena maki dengan orang, kena marah, kena hujan, kena petik. Dia campak, bangun balik, dia kerja balik. Begitulah kiki. Tak suruh. Kemudian apa dia dapat? Habis. Bukan makna bila wakaf keluarga kita tak boleh dapat. Boleh dapat. Kita wakaf siap. Kan? Contoh kita adalah rumah ke rumah sewa ke apa sebagainya. Baik. Macam mana boleh dihasilkan penghasilan? Disewakan ke apa sebagainya. Maka penghasilan itu diwakafkan. Boleh digunakan oleh keluarga kita. Tapi mesti khusus kalau kita nak khususkan dalam wakaf tu. Hanya keluarga yang miskin, anak-anaknya. Misalnya kata untuk pendidikan. Boleh ambil. Digunakan. Atau yang sakit, dibayar melalui wakaf tadi. Jadi harta itu tidak dimiliki. Dan mesti setiap tahun. Pertama, dibuat korban. Contoh. Hasil. 2. Mesti diinfakkan kepada masjid. Mesti ditaja seorang untuk mengaji ilmu agama. Contoh. Berapa banyak tuan-tuan dapat? Yang baik. Ataupun boleh masuk dalam wakaf tu. Hendaklah harta ini dijual dan dijadikan cash simpanan. Kemudian pemegang amanah. Hendaklah pastikan duit itu dilaburkan. Di mana? Kemudian dibuat apa? Baru berpanjangan harta kita. Kalau tidak, habis. Kita meninggal,
kemudian harta kita pun hanyut. Itu kalau hanyut kira-kira lah, kata orang Al-Ustaz, dapatkan anak letak ke dia lah. Yang hanyut dekat mana raya berapa banyak? Sebab itu sebenarnya wakaf ini adalah instrumen untuk kehidupan orang Islam. Kadang mak bapak kaya raya, tapi dia kena berkelahi jadi beradik, harta pergi ke anak raya. Apa jadi? Sebab tak boleh bagi. Rumah ada harga 2.3 juta. Diparaid untuk bagi adik-beradik. Nak buat macam tu. Yang seorang nak jual, seorang tak nak jual, seorang jual, sudah sampai kiamat, apa benda manfaat pun tak dapat. Ni benda yang kita kena tengok. Sebab itu kadang-kadang ada orang umur pendek, tapi berkatnya panjang. Atau kebaikannya banyak. Sebab itu kita doa, Rabbi auzi'ni alhimni an ashkura ni'mataka allati, supaya aku mensyukuri nikmat. Nikmat ini din wa dunia. Daripada agama dan juga dunia kita. Maknanya agama ni artinya kita hidup sebagai seorang Islam, kita pun alhamdulillah nampak mau sembahyang dah. Dulu kami lihat nak sembahyang, sekarang pun bagus dah. Masjid pun mau, walaupun selalu pemalas yang amat kan. Contoh itulah, itu tanda syukur pada Allah Ta'ala. Wa ala walidayya, dan ke atas ibu bapa kami. Kenapa ibu bapa? Kerana apa kita dapat ni tak mungkin kalau sekiranya nikmat yang turun kepada mak bapak kita tak sampai kepada kita. Maknanya sekurang-kurangnya eloklah mak bapak kita tu, walaupun taklah bagus mana mak bapak kita, tapi sekurang-kurangnya hiduplah kita. Tu maknanya menunjukkan nikmat kepada mak bapak tadi turun juga kepada kita. Sebab itu bila doa sekali untuk dia. Wa ala walidayya, dan doa dan nikmat yang kau turunkan kepada mak bapak aku tu. Memang mak bapak kita tak bagus, baguslah. Kira kita lebih baik daripada mak bapak kita, itu bagus. Tapi jangan lupa, kerana nikmat yang Allah beri kepada mak bapak kita itu, maka melimpah kepada kita walaupun tidak banyak. Kerana itu kita doakan sekali. Wa an a'mal salihan tardahu, supaya aku melakukan amal soleh yang engkau redha. Amal soleh kadang-kadang Allah tak redha. Kan? Ada orang dia beramal tapi kena nak menunjuk. Dia beramal tapi kerana nyombong. Beramal tapi tak ada ilmu pun ada juga. Allah tak redha. Jadi supaya kita buat amalan yang Allah redha. Itu dalam doa itu disebut wa aslih li fi dzurriyyati, dan kau perelokkanlah zuriat aku. Maknanya supaya nikmat dunia dan akhirat yang Allah beri kepada kita itu continuously sifat dia. Jangan kita saja elok, keturunan kita tu lintang bukang, hancur lebu, berberamai. Kan? Mak bapak bagus, hebat, canggih. Anak-anak tak ada harapan. Sebab itu kita doa. Ni doa surah Ahqaf ayat 15. Apalah. Kalau tak apal, buka Al-Quran tu baca. Alah, tu sama malu. Orang pun tahu, kita tak tahu. Jadi bila kita baca sambil tengok, dia tahu, kita tahu. Dan kita pun jangan malu sebab dia yang menengok, dia tahu, kita tahu, dia pun tak tahu. Faham? Jadi dah sama-sama tak tahu, apa nak malu? Begitulah. Senang, saya pun mula baca doa, saya buka. Pedulilah orang nak bercakap. Kan? Sekarang handphone boleh ada Quran. Tuan-tuan boleh handphone mahal, Quran tak ada, command. Faham? Oh tak? Faham ke tidak? Beli handphone iPhone 15, Quran tak masuk, lemparkanlah. Kan? Baca nombor 2, masuk pun tidak. Tak masuk, kompon tak baca. Melalui handphone itulah kita sebut. Maknanya tak boleh dimanfaatkan. Kita ada Quran dalam tu, belum tentu baca. Belum tentu. Ada orang 8 perisian Quran dalam dia. Bacanya tidak. Act je lebih. Tapi kira bagus jugalah. Kurang adalah Quran tu. Kita baca pun tidak. Apps pun tak ada. Yang ada game. Tua-tua bangka main game. Tak ada kerja. Sekian dimaklumkan. Mafhum hikmah. Keberkatan seorang bukan berdasarkan umur yang panjang, tapi pengisian umur dengan ketaatan. Nampak? Maknanya umur panjang tapi tidak banyak ketaatan, tak banyak amal soleh, tak ada manfaat. Maka lebih baiklah umur panjang
yang amal solehnya banyak berbanding orang umur pendek amal soleh banyak. Tuan-tuan faham ke tidak tu? Mana umur panjang amal soleh banyak. Itu lebih baik daripada umur pendek amal soleh banyak. Pasal tentulah umur yang panjang tadi lebih banyak amal solehnya daripada umur pendek. Tetapi lebih teruk daripada orang yang ataupun lebih teruk orang yang umur panjang amal tak ada. Itu buat menyemak je dalam bumi ni. Kan? Lepas tu kita kata tadi, ya Allah panjangkan umur aku. Ya Allah kalau kau nak matikan, kau matikanlah dulu yang tak ada faedah tu. Kan? Tapi tu salah doa aku tu, peranjat kawan sebelah tu. Kan? Kata aku macam aku je kata dia. Tapi makna gitulah. Supaya kita hidup ni, kita bukan macam binatang. Binatang pun ada manfaat. Kita tengok lembu, pendek umur. Tapi manfaat sekurang-kurang. Pasal mati dia, daging dia boleh dimanfaat. Kita, apa beza? Apa beza? Nak ajak ke masjid pun tak nak. Ajak ke surau pun tak nak. Duduk menjelah ilmu pun tak nak. Ajak buat kebaikan pun tak nak. Kerja kondem je kerja dia. Masjid ni, mikrofon tinggi sangatlah. Rendahkan sikit boleh. Mikrofon tinggi pun dia sibuk. Ini orang yang tak kerja. Ahmad bin Abi Al-Hawari rahimahullah. Bagi buta ni tak nak nampak tulisan ni. Lampu kurang ke boleh. Ini tanda-tanda tua ni tuan. Rabun di sini. Kepada Abu Sulaiman Al-Darani, sungguhnya Bani Israel telah iri hati. Katanya dengan apa? Jawabnya dengan 800 tahun sehinggalah jadilah mereka seperti kayu basah atau ranting. Katanya, aku tidak sangka kecuali aku datang dengan sesuatu tidak demi Allah, tidak dikehendaki Allah bagi kami sehingga kering kulit kami atas tulang kami, dan tidak dikehendaki dari kami kecuali benarnya niat apa yang ada di sisinya. Ini apabila dia benar pada 10 hari, nescaya dia mendapat daripada apa yang dapati pada usianya. Makna nak sebut dalam apa namanya, apa yang diriwayatkan ni nak menyebutkan tentang ada orang yang walaupun hari yang ada pada dia sikit saja, tetapi oleh kerana manfaat, ya, maka itu lebih dipuji ataupun terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh Zarruq rahimahullah, yang dengan itu seperti umur Bani Israel yang panjang, mereka beribadah atau tidak beribadah kerana umat ini mengatasi mereka yang beribadah seperti umur syarik nisbah ke umur majzub. Tuan-tuan, orang dulu umur panjang. Kan? Kaum Nabi Nuh AS, kalau ikut dalam Quran sebut, Nabi Nuh berdakwah saja 950 tahun, 1000 tahun kurang 50. Makna 950 tahun. Yelah makna kalau berdakwah 950 tahun, takkan beranak berdakwah terus. Berapa pula umurnya? Sebab itu ulama tak bincangkan umur Nabi Nuh. Yang dibincangkan umur dalam dakwahnya sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Berarti kalau berdakwah tu 950 tahun, agak-agak berapa umur orang-orang zaman tu? Kalau umur zaman tu dibawa ke hari ni, tak ada bencin. Tak ada untuk bencin. Siapa nak bayar? Dia buat kerja. Kita bencin umur 60. Kan? Umur 60. Umur orang-orang kita rata-rata 1100 tahun. Tak pengsan kerajaan bayar. Dia main orang dulu umur panjang. Itu memang disebut dalam Quran tu. Itu dalam Quran sebut. Makna 1000 tahun kurang 50. Itu berdakwah. So itu tengok Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam Qasasul Quran. Dia kata apa? Nabi Ibrahim berkhitan. Ada riwayat Imam Ibn Kathir nukilkan itu. Khitan berumur 80 tahun. 80 tahun khitan. Mana kita 80 tahun khitan yang buat kerja. Peranjat doktor nak khitan tu. Mana menunjukkan umur orang dulu ni panjang. Umur dulu panjang. Tapi orang dulu umur panjang. Mana yang beriman bagus. Yang tak beriman bahkan menentang, membunuh para nabi. Itu Bani Israel tu. Sebab itu dijadikan perumpamaan oleh para ulama.
Dan umur panjang, manfaat tadi. Dan dia panjang bukan biasa. Panjang ratus-ratus tahun, 1000 tahun. Kita umur 60. Sebab tu kita ni, kata para ulama, Allah Ta'ala memang tahu dah umat Nabi SAW ni umur pendek. 60-70 je. Kan? Dalam hadis surat Imam At-Tirmizi. A'mar umati baina sittin wa sab'in. Umur umatku 60-70. Itu je. Makna 60-70 tu range dia. 70 itu sudah subsidi. Subsidi di agreement per day tu. Kan? Nama pun subsidi. Kan? Jadi agreement dia per day. 70 hari, 70 tahun satu hari. Lulus. 70 tahun 2 hari, lulus. 70 tahun 3 hari, lulus. 70 tahun 4 hari, tak lulus. Jalan. Itu umur umat Nabi SAW tak panjang. Tetapi kita, kelebihan ni, oleh kerana umur pendek, tapi amalan kita digandakan. Solat saja diberi gandaan seperti 50 waktu. Banyak sembahyang kita. Jemaah pula, apa nama ni, disebut dalam hadis 27 kali ganda. Kali dengan 10 kali ganda. Misal satu waktu 5 waktu 50. Kemudian setiap kebaikan ganda pula 10. Tuan-tuan ni faham ke tidak? Maknanya nak sebut umat Nabi SAW diganda-ganda amalan, diganda. Dan solatul jamaah khair min solatul fajr bisab'ati wal 20 darajat. Lebih baik 27 kali ganda. 27. Solat 5 waktu, pahalanya 50 waktu. Maknanya apa? Ganda 10. Satu waktu ganda 10. Pahala 50 waktu. Baik. 27 kali 10. 270. Dalam hadis Nabi SAW sebut, setiap kebaikan bi'ashri amthaliha. Diganda 10 kali ganda. Ila sab'umi'ati da'af. Sampai 700 kali ganda. Ambil 10 je sudah lah. Kan? Jangan act sangat. Kan? Ambil 10. Mana kali lagi 10? Berapa tu? Kemudian semayang pula kat Masjidil Haram. Tak payah semayang adalah kira je, main-main kalkulator je. Kan? Buat benda tu, tengah kira banyak pahala. Sebab itu umat Nabi SAW, kita umat Nabi Muhammad ni, kelebihan kita itu umur pendek, tapi ganjaran tu banyak. Itu hikmah ataupun kita panggil rahmat daripada jadi umat Nabi SAW. Sebab kita tak ada umur panjang. Semua ganda. Supaya apa? Supaya kita buatlah kebaikan banyak. Buat. Tu faham? Bagus kita punya ataupun baik kita punya umur tadi atau berkat. Abu Atiyah al-Syai'ani berkata, sungguhnya usia muda, kekosongan masa dan kebimbangan adalah punca kebinasaan seorang dalam bentuk semua bentuk kebinasaan. Tu. Maknanya kadang usia ni, umur ni sama ada dia dipanggil apa? Merosakkan atau usia itu memberikan kelebihan pada kita. Ada? Jangan main-main. Ada orang, saya baru ni program di bawah MAIS. Sekarang ni MAIS dia nak supaya masjid mana ustaz-ustaz yang diberi tauliah di bawah MAIS letakkan tu. Maknanya dia bukan lagi pendakwah bebas tadi. Jual bebas ni tak ada. Mesti nak pendakwah bertauliah negeri Selangor. Saya tahu lah. Baru dia kata dipanggil Nazir. Kan? Dia bagi taklimat ke belum. Begitulah pelaksanaan. Bagus juga. Maknanya dia nak supaya terma itu dipakai. Pendakwah bertauliah negeri Selangor. Sekarang ni bagus. Saya baru ni program dengan Datuk Mufti. Dia orang kebetulan lepas tu beliau nak ke program dengan Nazazi. Saya dipahamkan sekarang semua online. Masjid boleh buat komentar pada ceramah. Ceramah tasawuf, paraid boleh masuk. Ini kenang. Kan kita sebut kaitan dengan umur tadi. Dengarlah betul-betul. Lain kali jangan tidur.
Maknanya sekarang, makna pensyarah ni boleh dibuat apa dia panggil istilah tu? Ialah bukan komen lah. Komen tu tak ada kerja namanya. Panggil apa? Penilaian. Payah menok. Kan? Penilaian. Kalau tidak, diulang lagi. Minggu sudah disebut, ulang lagi. Bila nak habis tu. Besok nanti nak di renew tu lah, dia tengok balik rekod tu. Kan? Rekod. Ni teruk rekod ni kan? Bagus juga begitu. Saya lama dah sebut dah. Semua kan? Saya ceramah Singapura. Siap detail, objektif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makna dalam masa 2 jam ceramah syarahan ni, pihak apa nama? Orang yang hadir boleh faham ni. 1, 2, 3, 4. Kita masjid-masjid kita pemalas nak buat. Pensyarah datang, dia boleh tanya, Ustaz nak ceramah apa? Dia interview kita pula berceramah. Mana kita tahu? Kan? Masjid lah letak. Apa Ustaz syarah bab ni? 1, 2, 3, 4, 10. Saya sebut dengan Datuk Mufti ni, program di Melaka saya tutup. Kita kena buat silibus. Kan? Ada program di bawah. Apa nama ni? Dipanggil. Apa nama? Pengikmarahan lah. Lebih kurang begitu. Dia ada silibus. Sebab dulu JAIS pernah buat. Kita buat dengan UMMC. Saya di antara tenaga pengajar UMMC. Bagus. Habis katam. Ini kita mengaji mana kan katam? Kan tak katam. Kita yang katam. Faham? Buku tak katam. Ataupun ustaz katam. Itu realiti dia. Sebab itu biar ada silibus. Bagus juga. Jadi masing-masing pun boleh belajar. Mana ustaz tu mengajar yang mana terlibat dengan tu, dia kena belajar ikut silibus. 1, 2, 3, 4. Hari beli. Masuk bulan bila, habis satu buku. Contoh. Kita pernah buat program di bawah JAIS. Bagus. Memang katam semua. Confirm katam. Lepas tu ada exam pula. Dan semua tuan-tuan. Exam tu yang tuan-tuan tak nak. Oh, pandai. Nak menilai pensyarah pandai. Pensyarah pun nak menilai tuan-tuan juga. Ni memang teruk orang U10 ni pun. Benda pun tak faham. Marah. Laki Ustaz ni. Sambung balik tuan sikit. Ini dah terang tapi masa belum lagi. Bawa tenang. Saya dipahamkan kari kambing belum sampai lagi. Tuan-tuan jangan kelang kabut. Pasal apa? Kita subuh awal. Jadi pukul 7 terang dah. Takut tuan-tuan kelang kabut tengok dah terang dah ni. Bila balik kata dia. Dr. Syuf Al-Qardawi rahimahullah hafizahullah dalam bukunya Nilai dan Harga Masa dalam Kehidupan Muslim. Insan mukmin adalah pandai menyusun dan mengatur masanya dalam berbagai tugas dan amal usaha, sama ada berhubung kait dengan urusan keagamaan dan keuniaan sehingga dapat dilaksanakan dengan baik tanpa berat sebelah. Maksud berat sebelah ni terlebih dunia, akhirat tinggal. Terlebih akhirat, dunia tinggal. Ada juga orang begitu. Terlebih akhirat, bagus. Akhiratnya bagus. Dah anak bini terabai. Tu tak betul juga. Kan, terabur budak tu tak tahu ke mana. Dia senang je hantar tahfiz, bagus. Lepas tu tak tahu benda dah budak tu, tak tahu hala. Jangan begitu. Kita seolahnya kita menganiaya dia pula. Kena ada. Saya ingat lagi satu hari di Mekah tu, bila nak pergi ke Madinah dengan jemaah ni, duduk sepanjang lebih kurang dekat 3 jam. Dia bercerita, Ustaz, anak saya dah habis hafaz Quran, dah habis syahadah. Saya kata, apa planning kita untuk anak kita? Ustaz, sekolah tahfiz ni kena ingat, dia mengajarkan anak kita Quran. Tapi soal apa nama dia panggil, dia panggil apa istilah tu dia panggil, ialah maknanya pekerjaan semua dia tak masuk dan dia tak ada preparation. Tuan-tuan yang salah faham. Sekolah tahfiz aku memang dia mengajar anak kita hafaz Quran. Tapi tuan takkan semua nak jadi imam. Bawa tenang. Imam subuh tadi berapa orang? Sini. Kita ada berapa orang imam? 3. Tiga tadi. Seorang aja. Masjid pun ambil 3. Walaupun U10 ni ada 50 hafiz Quran. Tuan-tuan nak ambil 50 jadi imam. Mana mahu kita jemaah pun 40. Takkan imam 50. Terbalik banyak imam daripada jemaah. Contohlah. Tuan-tuan jangan terasa pula. Tak ada macam mengata kita ni. Tak. Saya sebut begitu. Makna imam ni limited. Sebab itu saya pesan. Saya sebut dengan orang ni. Jemaah saya juga lah masa tu.
Pasal dia anak dia sekolah tahfiz. Saya kata, bang, kita kena bantu dia. Dia dah bantu kita. Sebab apa? Bantu dia menjayakan hasrat kita untuk menjadi hafizul Quran. Sekarang ni kita bertanggungjawab bantu untuk kehidupan dia pula. Jangan kita tinggal gitu. Pandai kau. Aku dah bagi kau jadi hafal Quran. Pandai kau lah. Berjalan lah. Berjalan ke mana? Sebab itu budak ni bagus dah. Tetapi kita tidak alakan dia. Maka kita kena struggle pula. Entahlah mana. Politeknik, mana. Kursus supaya dia boleh untuk survive pula dalam kehidupan dia. Ini kata Yusuf Qaradawi. Jangan tak seimbang. Dunia bagus. Ada orang dunia ke depan. Ke depan akhirat cici. Daripada umur 3 tahun bagi tuition. Cikgu mabuk. Budak 3 tahun dah jual tuition. Orang putih. Budak tu jap cek buat susu kejap. Kata dia. Gila tak gila orang hari ni. 4 tahun tuition, 5 tahun tuition. Tuition. Tak salah. Tapi dah. Bab mengaji, bab sembahyang tak diajar. Budak tu besok dah besar, dah tu bangka baru nak belajar sembahyang. Itu yang sujud suka hati dia je. Dia ajar macam-macam ustaz dah datang dah. Sujud 7 anggota. Tak. Siap boleh ngintai belakang dia. Maknanya tak seimbang. Sebab itu kata Yusuf Qaradawi, umur kita tu mesti dimanfaatkan. Seimbang dunia dan akhirat. Tuan-tuan mengaji kuliah subuh. Okey, bagus. Sekarang lagi balik. Bini kat rumah kan. Bang, kita keluar. Jom. Kan? Layu ni. I kan kuliah subuh tadi. Jenuh, menahan mata, mengantuk. Itu tak. Tak seimbang begitu. Dia kuliah subuh dah bagus dah. Balik kan bini ajak keluar, pergi keluar. Dia seimbang. Urusan kita tu. Tuan-tuan ingat, saya mengajar je. Tak ada kerja lain. Bawa tenang. Saya pun ada keluarga juga. Taklah mana. Oleh kerana anak-anak kena tahu, ayah ni kan mengajar. Jadi korang duduk lah diam kat rumah. Begitu. Tak. Dia pun nak keluar juga. Jadi kena seimbang lah. Soal dunia, soal akhirat. Itu konsep dia. Kena pegang begitu. Dalam kehidupan itu. Sebagai manfaat. Abu Al-Abbas Al-Mursi ceritakan tentang sebagian wali Allah mengatakan waktu-waktu kami keseluruhannya merupakan Lailatul Qadar. Ini nak menggambarkan tentang bagaimana mereka, orang waliullah ini, arif billah, orang yang duduk di atas jalan Allah SWT, yang mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar kenal, mereka ini tidak mensia-siakan masa. Kerana gambaran setiap malam kami adalah Lailatul Qadar. Kita pula terbalik. Malam kita memang istimewa, siang pun malam. Jadi kita siang dan malam, dua-dua malam. Maknanya dua-dua tak ada bedah. Tidur je kerja. Pencen kita berehat je lah, kata dia. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad ayat 12, kau tak salah. Apa Allah sebut tentang orang kafir? Innal ladina kafaru, apa? Wal ladina kafaru. Kan ayat tu kan? Wal ladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Allah sebut orang kafir ini, kata Allah Ta'ala, yang tak nak beriman, yang menolak daripada beriman. Apa kerja mereka? Sehari-hari hidup mereka ya'kuluna yatamatta'una, kerja dia untuk masuk syurga. Itu je. Kan ada trend orang kita. Bukan kita kata salah. Saya tak kata salah sebab saya pun adalah orang yang terlibat dengan travel agency ni. Tapi di kempen dia itu je. Kita sekarang senang je kata, kita ni kerja kena ada tabung kita berjalan. Bagus tu tabung berjalan. Tabung sedekah. Tabung infak, tabung wakaf. Tak ada pula. Saya bulan tahun ni tak boleh buat apalah pasal saya dah ada tabung travel, kata dia. Nanti tunggu tabung travel besok dah penuh baru saya sedekah lah, kata dia. Belum tabung travel penuh, dia jalan, dia travelkan dulu. Tuan-tuan, tak betul kaedah tu. Kita bukan kata salah nak travel lah. Tapi sampai hidup hanya berseronok untuk apa benda? Sampai tak boleh nak tolong orang, adik-beradik susah pun tak boleh tolong. Tak belum. Zakat ada zakat. Memanglah zakat ada. Tak kena tunggu zakat. Zakat bukan boleh proses hari ni, proses besok dapat. Bertahan ni, tahan. Kawan tu beras tak ada, bertahan. Tak apa, tak lama tu. Alah, apa susah sangat. Orang Gaza pun tak makan. Kita tahan sekejap, tahan. Teruk betul. Pasal
sayang nak belanjakan duit tu. Pasal kita dah simpan nak pergi travel. Ini masalah. Sebab tu tak betul kaedah tu. Jadi sebab itu kita jangan jadi macam orang kafir hidup kita. Itu kan saya sebut, tuan-tuan rujuk. Betul. Surah Muhammad ayat 12. Ada rujuk. Betul tak? Surah Muhammad ayat 12. Pegang tu. Sebab Allah bagi gambaran. Memang betul. Orang kafir tak beriman, itu je kerja dia. Dia kerja sehari-hari untuk seronok. Seronok. Kan? Betul tak? Pasal sampai. Apa ni? Tudung. Pasal sampai. Apa ni? Telekung. Berpuluh dah telekung. Kan? Sibuk telekung. Ni telekung baru. Ni telekung lama, kata dia. Apa telekung baru khusyuk lebih? Oh kak. Tak ada harapan. Marah perempuan. Betul. Ayat Muhammad surah 12. Surah Muhammad ayat 12. Kan? Allah sebut. Sebab tu bukan salah. Saya pun hidup macam tuan-tuan hidup. Tapi janganlah sampai tak ada bahagian. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok sampai tahap disebutkan dalam kitab apa nama ni? Allahumma salli dia pasal dah terang ni, library pun dah tutup. Jadi ada satu fiqh Syafi'i, kitab kontemporer, saya lupa pula nama dia. Selalu ingat satu bab dalam bab hutang. Walaupun hadis tu ada pertikaian di kalangan ulama. Tapi disebutkan bahawa tentang bila Nabi SAW pada malam Lailatul Isra. Ada dalam buku tu disebutkan. Cuma saya sebutkan hadis memang ada perbincangan di kalangan ulama. Nabi SAW lihat tulis di pintu syurga. Pahala digandakan 10 kali ganda. Tapi hutang digandakan 18 kali ganda. Ditanya kepada Sayyidina Jibril AS. Mengapa sedekah pahala 10 kali ganda, mengapa hutang 18 kali ganda? Kerana sedekah ni kau bagi, orang tu belum tu perlu pun. Kan? Kau sedekah. Kita sedekah pada orang, belum tu dia perlu. Tuan-tuan faham tak? Sedekah ni bukan mesti perlu. Contoh, tuan-tuan ada buat duit sekarang. Sekarang lepas habis saya kuliah ni, tuan-tuan bagi saya. Tuan-tuan faham ke tidak? Kan? Itu nama sedekah. Boleh? Tak ada masalah. Saya tak perlu tapi tuan-tuan nak bagi, saya ambil lah. Takkan saya tolak pula. Cuba bagi lepas ni. Cuba. Sebab tu dia kata sedekah ni kadang orang tak perlu. Tapi hutang ni biasanya orang perlu. Biasanya. Kebiasaan orang berhutang kerana dia perlu. Mana nak berhutang? Mana nak berhutang? Sebab tu digandakan. Kan? Patut kita kerja bagus, gaji banyak. Pernah tak kita spend sebahagian setiap bulan, kata contoh. Berapa gaji bang? Ni orang muda sikit. Kan? Katalah 5,000. Contohlah. Kan? Kalau tidak, amin je lah mati. Kan? Kalau lebih, alhamdulillah. Kata 5,000. 300 untuk orang hutang. 300. Jangan dibawa kat Facebook pula. Siapa nak berhutang, sila hubungi saya. Jahanam. Ni makna 300. Standby. 300. Baik. Kan? Contoh. Bulan ni adik-beradik ke kawan ke rapat. Mesti orang kenal dengan kita je. Nak berhutang. Tak ada. 300. Jangan buat makan sate pula. Simpan lah. 300. Bulan depan 300 lagi. 600. Bulan depan ada orang datang. Kan? Sepupu kita. Bang. Anak nak masuk sekolah nak pakai 200 boleh tak? Pinjam. Kita ada 900. Boleh? 200. Memang kita ada spend lah. 200. Tolak. Ada baki lagi 400. Bulan depan tambah lagi 300. Tabung tu tambah. Tuan-tuan. Walaupun hadis itu memang ada pertikaian di kalangan ulama, tapi ada hadis lain Nabi SAW sebut. Kata Nabi apa? Ini betul-betul. Tuan-tuan, itulah masalah dia. Betul lah kata Nabi, makruh bila kita solat makanan dah terhidang. Tuan tengok roti dia letak dah. Hilang fokus penceramah. Kata roti dah masuk, mana kari kambing. Kata Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah sentiasa bantu hamba-Nya selama ni hamba-Nya bantu saudara. Ini dipanggil fixed deposit kita. Bila kita memang dah spend dah duit kita tu untuk bagi hutang, bermakna kita memang dah letak dalam kita punya mindset. Betul tak? Ini memang untuk hutang. Jadi bila dia hutang, kita pun tak sibuk dah minta. Pasal memang dia pinjam, yang dia pakai tu daripada akaun untuk kita bagi orang hutang.
Dan selama mana duit kita pada dia, selama tu ada reason Allah nak bantu kita. Tu fixed deposit. Kan dia minta tolong tadi. Jadi kita mentolong. Sebab tu ada orang kan, dia pernah dengar kuliah saya ni. Dia buat suruh. Kemudian kebetulannya, cerita dia, saya kenal dulu. Jadi kelahi pula, kawan tu nak bayar, kawan ni tak nak. Kita, biar. Kita biar benda nanti kan aku, duit ni habis pakai, besok aku nak bayar pakai apa, kata dia. Kita biar dulu, tak apa, nanti aku ambil, nanti. Jadi kenapa tak ambil, orang nak bayar hutang. Kalau saya ambil, reserve saya habis dah, kata dia. Sudah. Saya kata, mahal. Dulu saya pernah dengar Ustaz sebut begitu. Selama mana duit kita pada orang, kita tolong orang, selama tu Allah tolong. Kalau saya ambil, maknanya dia tak ada reserve saya. Saya kata cari reserve baru. Apa pening kepala. Tapi dia punya nak supaya dia ada lagi ruang Allah nak tolong dia. Nampak? Itu keindah kita. Bukan salah kerja, untuk kerja lah. Dan tuan dapat rezeki kerja bagus. Kerja betul-betul. Tapi jangan untuk seronok kita je, seronok kan. Tukar tayar, tukar rim, tak ada kerja. Setiap bulan tukar rim. Bukannya dia berjalan naik kereta, dia tengok rim tu, ada dia tengok. Keluar kepala gitu. Datuk apa hal tu? Baru tukar rim lah kerja dia. Itu. Contohlah, tu lelaki kan. Tak ada dalam macam tu kan. Teruk penuh gayanya. Tapi maknanya, janganlah sampai begitu. Hanya sekadar seronok. Tu. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dalam ayat tersebut kan. Dan dia makan. Kerjanya makan. Macam binatang makan. Itu je kerja dia. Yang dikirakan tembuluk dia. Makan. Bukan salah makan. Makanlah. Tapi sampai tak boleh nak bagi orang lain makan, apa hal? Takut pasal dia yang tak makan. Sedangkan kita dah makan berapa banyak. Allah bagi kita nikmat. Kita ada rezeki banyak. Allah bagi kita gaji bagus. Kita dah macam-macam makan. Kenapa tak bagi peluang orang lain pula makan? Sebab itu kalau hidup hanya sekadar untuk tembuluk, hidup hanya sekadar untuk seronok, maka Quran sebut kama ta'kulul an'am. Kita tengok lembu. Pernah tengok lembu? Tuan-tuan jangan kira lembu yang buat sembelih tu. Cuba duduk tengok kalau lembu tu berjalan. Mana dia fikir masalah orang? Tak ada. Dia ragut, dia lepak. Mujur kalau dia berjalan. Kalau di tengah jalan, kita horn buat dia peduli. Tak ada dia pandang. Pahal orang kata dia. Satu Quran bagi perumpamaan tu, yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Macam binatang. Tujuannya salah faham. Saya bukan nak menentangkan orang pagi ni. Saya baca Quran gitu. Sebab Quran sebut begitu. Quran tahu dah PN manusia ni. Makna kalau umur dibagi, rezeki dibagi tapi tak manfaat, kau ni tak ubah macam binatang saja. Tu. Ini pasal tajuk kita itulah hari ni. Saya sebenarnya tadi saya prepare 2 tajuk. Tapi tengok terang sangat dah, saya pula gayat pula tengok kan. Pasal 7 suku dah macam pukul 8 dah. Jadi saya rasa kita kena ikut matahari lah. Tak payah ikut jam. Kalau ikut jam, dari segi emosi tu tak terkawal nampaknya. Sungguh tuan. Teori Maslow tu begitu kan. Dia teori, apa nama dia panggil? Piramid tu. Dia tak boleh. Di paling bawah sekali tu, makan. Paling bawah. Jadi bila siang, kita dah memang setting. Terang je makan. Bila terang tak makan, dia jadi gelisah. Bila nak habis ni kata, wahal baru 7 suku. Kan? Dia tak boleh. Jadi kita kena raikan jugalah itu. Jadi saya ingat cukuplah satu tajuk je lah nampaknya. Walaupun tajuk yang kedua ni ada lebih kurang ada dia punya apa nama ni dia panggil hampir. Jadi yang ini kita sambung lain masa lah. Setakat tu je untuk hari ni. Saya rasa dah boleh makan dah tu. Selalu kuliah maghrib tak ada makan, kuliah subuh ada makan. Ke ni simpanan di Pawali. Simpanan di Pawali. Allah Akbar. Ala kulli hal. Tuan-tuan, setakat tu untuk pagi ni mudah-mudahan Allah berikan kita keberkatan pada umur. Ya. Banyak yang kita boleh manfaatkan, banyak yang boleh kita buat. Syukurlah kalau hari ni tuan-tuan yang muda-muda Allah cenderungkan untuk melihat pada kehidupan agama kita. Bersyukur kerana ada orang masa mudanya dia tidak cenderung kepada agama. Walau bagaimanapun
syukur juga tuan-tuan. Kerana pada usia kita yang begini selepas pencen, Allah beri kecenderungan pada agama. Kenapa? Sebab kita melalui kehidupan dunia ni panjang lah. Jadi Allah berikan kita satu keinginan yang kuat pada agama kita, syukur. Inilah yang disebut dalam doa tadi. Mudah-mudahan kita boleh amalkan doa tu. Ya. Jadi saya rasa itulah yang boleh kita kongsikan untuk hari ini. Mudah ada manfaat kita bersama. Jumpa lagi pada masa akan datang di Pawali tahun depan pula. Ya. Ya, pasal cuti itu jadi adalah. Wallahu a'lam. Aku lupa lihada. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadin. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadin. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, sikit di seminit saya wawarkan je lah. Apa nama ni, pada bulan 1 nanti, kebetulan saya memang ada nak ke Mekah. Jadi ada lebih kurang dalam, saya kalau ikut dia bagi tahu dalam 10 ke 15 seat lagi. Kalau ada yang nak ikut, masih ada masa. Pada 13 hari bulan 1. Masih ada kosong lagi. Kalau ada yang nak ikut, boleh dapatkan maklumat lah. Dan yang keduanya, untuk program pada bulan 12 ini, kembara kehidupan selepas kematian 4 pengusung pun ada kosong lagi kalau yang nak ikut di Aceh. InsyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.